Baiklah, terima kasih banyak-banyak Farah dan juga Ju di Kaunti Terengganu FM. Rindu saya nak pergi Terengganu, nak tengok sendirilah penyu dengan mata kasar. Biasa kalau diving, saya suka juga diving. Pantai di Terengganu, di Pulau Kapas, Pulau Redang, Pulau Perhentian dan Pulau Bidong. InsyaAllah kita akan dapat lihat penyu itu sendiri dengan mata kasar kita sendiri. Baiklah, 29 Julai besok merupakan Ma'al Hijrah. Jadi sambutan Ma'al Hijrah akan diadakan di peringkat kebangsaan, tetapi untuk peringkat wilayah persekutuan akan diadakan sambutannya pada 2 Ogos 2022 bersamaan dengan 4 Muharram 1444 Hijrah. Jadi saya bersama dengan Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, iaitu Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk memperincikan lagi bagaimanakah sambutan di peringkat wilayah persekutuan. Datuk mungkin boleh mulakan dengan sedikit kenapa memilih 4 Muharram. Biasanya kalau kata awal Muharram mesti nak sambut satu. Dulu kalau nak sambut satu, semua orang nak sambut satu kan. Datuk. Okey, terima kasih Ridwan. Pertama ucapkan tahniahlah kerana sekarang menceburi satu sukan yang jarang orang nak ikut. Okey, berbalik kepada kenapa kita memilih hari Selasa, iaitu 2 bulan Ogos, 4 Muharram. Kerana untuk makluman penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah di peringkat wilayah persekutuan, Jawi bersama dengan Majlis Agama Islam Persekutuan serta jabatan dan agensi akan mengadakan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri wilayah persekutuan pada 2 bulan Ogos 2022, iaitu untuk sambutan 1444 Hijri pada tahun ini. Kerana kita nak memberi laluan kepada sambutan di peringkat persekutuan dahulu. Di peringkat persekutuan, sambutannya akan bermula pada petang esok, iaitu dengan bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun, dan insyaAllah akan diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan, iaitu Masjid Negeri bagi wilayah persekutuan. Dan insyaAllah di peringkat wilayah persekutuan, kita telah pun meminta keseluruhan masjid sebanyak 89 masjid, 123 surau Jumaat dan juga 611 surau akan mengadakan bacaan doa akhir tahun, lepas tu doa awal tahun serentak besok. Dan kita akan mengadakan pula di peringkat negeri secara rasminya di Dewan Serbaguna Masjid Wilayah Persekutuan pada 2 bulan Ogos, di mana akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, dan program akan bermula pada pukul 8 pagi. Dan sambutan ini akan dimulakan dengan satu bual bicara yang akan dipanelkan oleh Sahibus Samah Datuk Dr. Luqman bin Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga Dr. Sharifah Hayati, Said Ismail, dan akan dimoderatorkan oleh saudara Ustaz Muhammad Khariri bin Muhammad Daud. Jadi antara pengisian yang akan diisi dalam sambutan di peringkat wilayah persekutuan ini apa, Datuk? Sebab apa? Masjidnya lain-lain kan, surau-suraunya lain-lain. Adakah disynchronizekan together semua aktiviti dan juga pengisian itu? Okey, kita memberi kebebasan kepada 89 surau, 123 surau Jumaat dan juga 611 surau untuk mengadakan pelbagai aktiviti dan program. Cuma yang kita nak dibuat secara serentak ialah bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun, dan pelbagai program termasuklah forum, termasuklah ceramah perdana, termasuklah pelbagai program dan aktiviti bantuan dan penyampaian atas keprihatinan dalam tempoh pasca peralihan ini. Dan untuk makluman juga, di peringkat wilayah persekutuan nanti, di peringkat negeri, kita akan ada penyampaian tokoh, maknanya tokoh utama seorang dan 4 tokoh individu, di mana 4 tokoh individu ini kita akan pilih daripada kalangan ilmuwan, daripada kalangan tokoh korporat, daripada kalangan mualaf ataupun saudara baru, dan daripada kalangan imam. Dan pada kali ini kita ketengahkan tokoh saudara baru ataupun mualaf. Maknanya nak memberikan kata orang pengiktirafan kepada saudara baru yang banyak aktif di wilayah persekutuan sebelum ini, dan agar ia memberikan semangat kepada saudara baru untuk terus berdakwah, dan kita juga masyarakat Islam akan membantu mereka. Dan kita juga menyambut ni sebagaimana hari-hari kebesaran Islam. Kenapa kita sambut? Kadang-kadang kan kenapa acap kali 1 Muharram tu kita sambut? Sebenarnya ia signifikan dengan peristiwa penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, di mana di situ adanya
elemen pengorbanan, adanya elemen perpaduan, adanya elemen bagaimana pemimpin perlu mempunyai kebijaksanaan dalam menyusun strategi untuk kita berjaya di masa hadapan, dan yang paling penting ialah setiap tahun baru kita perlu menanamkan niat, azam baru dan juga matlamat. Mungkin Ridwan ada azam dan matlamat baru. Setiap tahun insya-Allah akan ada lah, Datuk. Makin berumur kita ni kena ada supaya hidup tu dia tak hilang kan. Ya, betul. Datuk, kenapa kita sebagai umat Islam sangat disarankan untuk memperingati Ma'al Hijrah ini, Datuk? Memang pada saya ianya perlu, sebab peristiwa penghijrahan Rasulullah daripada Makkah ke Madinah dengan terbendanya satu negara Islam itu adalah satu peristiwa yang cukup besar. Daripada peristiwa ini kita dapat mengambil pengajaran. Kita perlu melakukan penghijrahan sekiranya kita berdepan dengan cabaran ataupun berdepan dengan kekangan ataupun sebagainya. Yang kedua, kita perlu berubah kerana maksud hijrah ialah daripada sudut berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tetapi daripada sudut yang kita perlu fahami ialah kita kena berubah daripada sesuatu yang tidak baik kepada baik, daripada akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik, daripada mungkin keadaan rumah kita yang tidak teratur, keadaan pejabat kita yang tidak teratur, rumah tangga kita yang mungkin tidak bahagia sebagai contoh, kita perlu bahagia. Dan tema pada tahun inilah keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Ini paling penting kerana apa? Kita nak membina masyarakat yang bersatu padu. Kerana apa? Kalau ikut peristiwa hijrah, golongan sahabat yang berpindah bersama Rasulullah disebut sebagai golongan muhajirin yang berpindah. Golongan yang menerima kehadiran golongan muhajirin disebut ansar. Maknanya orang yang berpindah ini disambut dengan suasana persaudaraan walaupun tak kenal. Ini yang paling penting. Dan yang kedua, golongan Ansar ini pula dengan tangan terbuka, tanpa ada niat apa-apa, tanpa nak balasan, menyambut. Ini perkara yang saya rasa cukup penting. Kerana apa? Kita nak perpaduan. Kalau kita lihat keluarga Malaysia, kita nak perpaduan, kita nak kebersamaan, kita nak kesyukuran. Ini yang paling penting pada saya, Tuan. Dalam konteks sekarang inilah pelbagai cabaran dihadapi oleh negara, oleh masyarakat, untuk rakyat. Dalam keadaan mungkin ramai yang terkesan. Jadi kita perlu untuk memberikan perhatian, membantu orang lain, kepedulian, dan kita membantu orang-orang yang memerlukan memerlukan bantuan ataupun sokongan. Kalau kita imbas kembali peristiwa Ma'al Hijrah, dia menggabungkan antara Muslim dan juga non-Muslim seperti Datuk cakap tadi. Tapi signifikannya di Malaysia yang kita hidup, khususnya di Lembah Kelang ini, memang pelbagai kaum. Dia berbeza dengan negeri-negeri lain yang majoritinya Islam dan sebagainya. Macam mana semangat itu dibawa oleh Jawi untuk memastikan sambutan ini dapat memenuhi jis ataupun jiwa Ma'al Hijrah itu sendiri yang menggabungkan pelbagai kaum itu. Okey, bila kita lihat peristiwa Ma'al Hijrah dan kejayaan penghijrahan itu dan kejayaan membina sebuah negara Islam Madinah, sebenarnya atas kerjasama pelbagai pihak, daripada golongan bangsawan, daripada golongan kepimpinan, daripada golongan bawahan, daripada golongan orang yang bukan Islam juga. Sebab itulah kita mengajak masyarakat, pertamanya ialah kita kena bersatu dalam kepelbagaian berdasarkan kepada peristiwa hijrah ini. Maknanya matlamat kita ialah untuk membawa negara, untuk membawa keluarga kita untuk mencapai kejayaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga perlu melihat orang-orang yang susah dalam suasana COVID-19 ini, COVID-19 ini, di mana kita masih lagi di fasa peralihan endemik, pelbagai cabaran, dan dalam keadaan sekarang ini mungkin harga barang yang mungkin naik ataupun sebagainya, wujudnya asnaf dan B40, dan kita akan memberikan bantuan di peringkat Jawi melalui masjid dan surau Jumaat, dan juga melalui kita punya Jawi Food Bank akan memberikan bantuan tanpa mengira latar belakang ataupun warna kulit ataupun kaum. Ini akan membawa satu keluarga Malaysia yang besar. Dan yang ketiga, kita nak jadikan masjid dan surau ini terbuka kepada semua. Kita nak gambarkan bahawa Islam ini adalah agama persaudaraan. Sebab itulah bila sebut tema pada tahun ini,
keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran, kita nak hidup makmur di Malaysia, iaitu negara kita yang kita cintai, dan kita jadikan peristiwa Mal Hijrah ini sebagai satu pemangkin atau lonjakan untuk kita mencari semangat baru untuk kita bersatu padu. Beberapa minit lagi mungkin Datuk boleh sampaikan harapan Datuk apabila kita lakukan dan juga meraihkan majlis sambutan Mal Hijrah ini, apa yang sebenarnya pihak Jawi inginkan, terutamanya apabila kita melihat status kehidupan kita sekarang ataupun cabaran yang kita hadapi dari segi kenaikan harga, miskin bandar dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah isu utama yang berlaku di Lembah Kelang melalui Okey, Ridwan, saya tertarik dengan Ridwan tadi di peringkat awal bagi tahu bahawa menceburi satu sukan baru. Ini sebenarnya satu penghijrahan. Nah, kerana kesihatan itu nilai harganya. Dia cukup bernilai, cukup mahal. Jadi kembali kepada tadi, maknanya kami ingin mengajak kepada masyarakat di luar sana, tidak kira Islam ataupun bukan Islam, kita perlu bersatu padu dan kita perlu menjadikan peristiwa bagaimana Rasulullah ini diakui sebagai seorang pemimpin yang diletakkan di peringkat tinggi sama ada oleh orang Islam ataupun bukan Islam. Dan yang kedua, maknanya kita perlu berubah ke arah kebaikan. Dalam suasana sekarang ni, kita berdepan dengan beberapa masalah, dan di peringkat kepimpinan, di peringkat masyarakat, di peringkat surau, di peringkat bawahan, kita perlu menyelesaikan masalah secara bersama. Dan yang kedua, perlu merancang sebagaimana berhijrah itu dilihat Rasulullah ni bijaksana, merancang dengan baik. Dan yang ketiga, kita perlu kerjasama. Kerjasama ni tidak mengira sama ada golongan atas, bawah, golongan kaya, golongan miskin ataupun sebagainya, perlu bekerjasama. Dan yang keempatnya, pastinya mungkin ada yang sekadar menjadi penonton untuk orang lain berubah, tetapi insya-Allah kalau dia melihat orang lain berubah, kita akan berubah, keluarga akan berubah, masyarakat akan berubah, pastinya insya-Allah negara akan berjaya menghadapi semua cabaran dan juga mehnah yang sedang kita hadapi sekarang, dan pastinya keluarga Malaysia akan makmur, insya-Allah. Untuk berubah itu, orang kata dia perlu tanya diri sendiri, tepuk dada tanya selera. Tapi anda perlu tepuk dada untuk tanya selera anda. Wajib untuk berubah. Apabila kita berubah, kita akan mendapat kualiti hidup yang lebih baik daripada sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, berkenaan dengan majlis sambutan Mal Hijrah peringkat wilayah persekutuan. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti, mungkin saya juga akan menyertai Datuk kita jemput untuk majlis sambutan pada kali ini. Ke masjid wilayah. Baiklah.